Okey. Dah. Okey dah Okey dah kan? Okey dah. Alright. Okey. So berjalan lancar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pun tak ada gambar. Okey, tak apa, tak ada masalah. Saya tak penting. Okey, selamat datang kepada semua pelajar. Okey, setakat ni kita ada partisipan 204 murid plus dengan guru-guru. So hari ni kita akan bersiaran untuk mendengar sedikit perkongsian daripada subjek matematik tambahan. Okey. Majlis Guru Cemerlang Kelantan, okey, dan juga JPM Kelantan, okey, bersama tim, okey, sangat mengalu-alukan kehadiran penceramah dan juga murid-murid. So sedikit ingatan, okey. Jadi sebentar lagi so kita dah mulakan recording. Jadi pelajar-pelajar okey diharap okey akan menjaga tutur cara semasa mendengar okey penerangan daripada penceramah. Pastikan kalau misalnya kamu nak bertanya, kamu boleh bertanya dekat ruangan chat, saya akan tolong bacakan. Okey, lepas tu tolong alert lah tentang kalau misalnya masuk tu tolong jangan buka mikrofon, okey? Tolong jangan buka mikrofon. So kalau kamu nak tanya apa-apa, kamu boleh mungkin angkat tangan, okey, untuk setengah kes soalan yang perlukan pertanyaan secara lisan. Okey, selain daripada tu, so boleh bertanya dekat ruangan chat. So kalau misalnya kita ada masa, so kita akan bacakan. Okey, siaran akan berlangsung daripada jam 8.30 sekarang sampailah jam 10. Sampailah jam 10. Lepas tu kita tengoklah, okey, berdasarkan masa sama ada keperluan untuk kita extend sedikit ataupun lebih kurang. Okey, saya perkenalkan sedikit. Okey, penceramah kita datang daripada jauh, okey, walaupun online tetapi datang daripada jauh. Okey, sebagaimana murid-murid juga datang daripada seluruh pelosok Malaysia. Okey, mungkin ada dekat luar negeri, saya tak pasti. Kalau ada boleh angkat tangan. Okey, memang saya kagumlah kalau misalnya daripada luar negeri okey bersiaran untuk tengok awan ilmu matematik tambahan. So cikgu kita daripada SPPI Gombak. Okey, Cikgu Surani Hanafi merupakan guru kanan di sekolah Bersama Integrasi Penuh di Gombak, dan beliau mengajar matematik tambahan daripada Panitia Sains. Jadi kita harapkan pelajar-pelajar seluruh Malaysia ni dambakan sedikit perkongsian daripada subjek matematik tambahan untuk memberikan sedikit rasa percaya untuk menghadapi SPM tahun 2023. Jadi tanpa membuang masa, sebab apa masa itu emas, so saya persilakan Puan Suryani untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dengar Azri? Okey, dengar. Boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Terima kasih Majlis Guru Cemerlang Kelantan. Terima kasih anak-anak yang sudi meluangkan masa walaupun hari ni dah start cuti ya. Alhamdulillah. Thank you so much anak-anak yang ni lah cikgu-cikgu anak-anak yang sedang yang tengah struggle, yang tidak membawa masa walau sesaat pun sentiasa kekal fokus untuk kita bersedia untuk kita hadapi SPM nantilah. Okey, insya-Allah cikgu akan cuba share apa yang terbaik yang selalu cikgu buat di Intercom lah. Okey, sebelum tu tadi cikgu sudah tengok anak-anak kalau nak communicate boleh panggil Cikgu Su je. Cikgu dah tengok markah-markah anak-anak tu. Cikgu share juga markah anak-anak Intercom pada tahun lepas supaya dengan markah ni anak-anak boleh jadikan dia sebagai satu dorongan. Okay? Tak ada benda yang mustahil dekat dunia ni kecuali dengan usaha. InsyaAllah jangan kata cikgu tak ada masa. InsyaAllah ada masa kalau anak-anak plan. Okay, so kita akan cuba tengoklah benda apa yang anak-anak kena fokus. Okey, cikgu share ya. Okey. Baik, kita namakan malam ni Road to A-Star. A-Star tu boleh jadi A+,
boleh jadi A, boleh jadi A minus. Tapi anak-anak di sekolah cikgu kata target mesti setinggi langit. Kalau jatuh pun jatuh ke gunung yang paling tinggi, maksudnya masih tinggi juga. Okay, so malam ni kita akan belajar, cikgu akan fokus kepada beberapa topik iaitu function, quadratic function, progression, vector dan probability distribution lah. So ini kalau kita sempat kita cuba habiskan. Tetapi tadi cikgu ada tengok markah anak-anak. So anak-anak sini ni adalah beberapa topik yang cikgu nak anak-anak fokus dulu. So make sure ada 6 topik ni, make sure anak-anak betul-betul well versed. Maksudnya betul-betul boleh dapat full mark lah. Okay, yang pertama system of equation, yang kedua linear law, yang ketiga koordinat geo, yang keempat vektor. Vektor ni kita akan buat malam ni. Yang kelima SOT, yang keenam index number. So 6 topik ni make sure kalau lah kata anak-anak rasa ada yang baru nak bermula, tak ada masalah. Di mana pun kamu bermula, InsyaAllah kita akan berakhir di tempat yang sama. So kalau kata nak mula, cikgu cadangkan 6 topik ni dulu, lepas tu baru fokus pada yang lain. Okay, baik. Ini adalah data anak-anak cikgu yang SPM tahun lepas. Okay, harapnya data ini jadikan dia sebagai dorongan. Okay, anak-anak tengok tadi cikgu ada nampak anak-anak yang ada dapat C. So ini ialah percubaan SPM hari tu percubaan SPM tahun lepas tau. Tahun lepas cikgu nak beritahu, cikgu nak maklum bahawa tahun lepas makin skim dia sangat strict. Okay, so ada perkara-perkara baru yang cikgu-cikgu pun bukanlah kata baru belajar, baru diperkenalkan. So kalau kita tengok kat sini, walaupun makin skim agak berbeza lah, kita kata berbeza daripada tahun-tahun lain, anak-anak tengok kat sini, ini adalah peperiksaan percubaan anak-anak cikgu Su. Seorang dapat, masa peperiksaan percubaan tu dia dapat C. Tengok SPM dia, ini adalah data SPM. So SPM dia dapat A+. Tadi cikgu nampak ada yang markah dapat C. So SPM dapat A+. Kalau trial dapat D, boleh pergi ke A. Nampak tak ni? Boleh pergi ke A, boleh pergi ke A-. So kalau dapat E pun berpeluang dapat A-. Ni ada 3 orang anak cikgu Su, ni ada 3 orang daripada trial gagal. Tapi SPM sebenar dia dapat A-. So dengan apa anak-anak? Dengan usaha. Okay, so tak ada reward kalau tanpa usaha. Okay, so malam ini adalah salah satu usaha kita lah. Jangan kata anak-anak masuk satu majlis ilmu satu majlis ilmu confirm berjaya. Bukan Cikgu Su mungkin dalam 100%, Cikgu Su mungkin menyumbang 1%. Okay, anak-anak kena sentiasa mencari. Kalau ada majlis ilmu, cari. Okay, so ini yang Cikgu Su cerita tadi. Cikgu kata cikgu nak fokus beberapa topik malam ni. Yang 6 topik ni anak-anak boleh fokus kat sekolah. Kecuali vektor lah. Vektor pun Cikgu Su akan tengok malam ni juga. Okay, so yang pertama ialah function. Ingat anak-anak ni nanti revamp balik tau. Topik apa yang anak-anak kena betul-betul fokus. So settlekan 6 topik ni dulu. Okay, dan baru pergi yang lain. Padahal yang lain tu kita cover malam ni lah. Okay. Baik, topik yang pertama adalah anak-anak, topik pertama adalah function. So kalau tengok soalan function ni, dia kata soalan function kamu kena tahu domain, kodomain, range, semua tu kan. So yang tu dah tahulah. So macam mana cara nak menulis domain, macam mana cara nak menulis ordered pairs, macam mana kita nak melukis gambar raja, menulis function. So kat sini kita belajar. Dalam function ni adalah kalau kita kata ibu segala ilmu dalam maths lah. Dia bermula daripada function. So lepas tu baru kita pakai, lepas tu kita akan menggunakan function ni. Dia macam, kalau kita nak kata macam cara penulisan lah. Start dengan grammar dekat sini lah. Okay, so kalau soalan yang pertama ni, cikgu cuba campur English dengan Malay. Ada soalan yang dalam English saja, ada soalan yang campur English Malay. Baik, dia kata soalan yang pertama, dia kata in the diagram on the right, the function f maps set A to set B. So A pergi ke B. So set A pergi ke B guna function f. Lepas tu dia kata and the function function G tu daripada B pergi ke C. So kalaulah kata
A pergi ke B adalah function F. B pergi ke C adalah function G. So kalaulah kata kita buat seterus. So kalau cikgu buat semua ni daripada A direct pergi ke C. So function apa anak-anak? Cuba tulis. FG ke GF? GF, okay? GF. Oh, ramai yang kata GF terbaik. Okay. So kalau kita nak tengok kat situ, kita tulis macam ni anak-anak. So ini function ke sini adalah fx. So daripada sini ke sini adalah dia guna function G. So guna function G, F adakah jadi objek. So G objek kita adalah fx. Okay. So apa dia function kita? Gfx tu adalah 6x campur 1. So kita tulis dulu. Ini yang kita tahu, kita tulis dulu. Lepas tu dia soalan A1 dia kata that maps B to set A. So B ke set A. Okay, kita balik B ke set A. So B ke set A mestilah F inverse. Okay, so kalau F inverse maksudnya kalau F inverse ni maksudnya kalau X object function image dia adalah Y. So kita boleh kata ini adalah Y. Jadi kita boleh buat 3X tolak 2 sama dengan Y. So kita terbalikkan dia. So X sama dengan Y campur 2 per dengan 3. Jadi generally sebarang objek kita wakilkan sebagai X. Jadi kita tulis balik F inverse X sama dengan X campur 2 per 3. Selesai. Boleh anak-anak? Boleh follow? Respon sikit. Okay, very good. Baik, ini intro. So kita ambil yang senang-senang dulu baru kita pergi yang susah. Okay, dan seterusnya dia kata dia nak function gx. So kalau function gx, anak-anak tengok kalau gx adalah kita ada function, tadi kita ada function gfx. So gfx. Gfx kita adalah 4x tolak 3. Okay. Cikgu tak ada shortcut anak-anak. Cikgu akan gunakan konsep sahaja. Tapi konsep yang cikgu akan cuba mudahkan konsep tu lah. Okay, so sekarang ni kita nak function G. So kalau nak function G maksudnya F ni, function F kita nak buang. Okay, satu konsepnya adalah kalau F inverse masuk dalam function F, dia akan neutralkan equation tu. Dia akan neutralkan function tu. Maksudnya macam ni. F ni, F masuk dalam F inverse. So dia dapat balik X. So dia dapat balik X lah kat sini. Kita ada function F, kita patah balik. So dapat balik X. Maksudnya F inverse masuk dalam function F, kita dapat balik X. So maksudnya kat sini, Fx ni kita nak buang. So kalau kita nak buang, kita kena masukkan F inverse supaya function tu neutral. So G, F, so F inverse masuk dalam function F. Okay. So kalau F inverse masuk kat sini, dekat sini pun kena masuk F inverse juga. So dia akan dapat 4, so F inverse, tak tulis X tak apa ke? Tak apa. Tolak 3. Jadi tadi kita dah cari dah F inverse dia apa? F inverse X yang kita cari tadi adalah X campur 2 per 3. So kita masukkan balik. So 2 ni dia dah neutral. So dia akan dapat GX. So bila GX kita akan dapat 4. F inverse kita apa? So kita gantikan X campur 2 per 3 tolak 3. So yang ni anak-anak boleh selesaikan lah. Dapatlah function GX guna konsep. Okay, sebab satu perkara anak-anak kena ingat, bila kita hafal, kita boleh lupa. Tapi bila kita menggunakan konsep dan kita cuba konsep tu, kita cuba ajar orang lain. Kalau kita ajar orang lain, kita kata 90% of the learning retention rate tu when you teach others. So cubalah anak-anak bukan yang pandai je di Intercom, bukan yang pandai je yang mengajar. Semua orang boleh mengajar, semua orang layak mengajar. Okay, so cikgu proceed ya ke soalan yang kedua. Boleh proceed? Cikgu ada soalan dekat chat tu. Okay. Boleh tengok sikit. Dia kata dia nak FG cikgu. Dia nak FG. Oh tak. Itu soalan yang kedua. Soalan yang A. Salah tu, salah tu. Salah.
Bukan. Itu soalan yang B anak-anak. Cikgu boleh Yang dia nak tu soalan B. Cikgu boleh tolong So kita nak GX. Salah tu, salah faham tu. Cikgu boleh tolong ulang cara mendapatkan GX? Boleh, sure. Okay. Sure, saya ulang balik Saya ulang balik anak-anak. Okay. Ni sekata ni antara topik yang biasanya kalau kata masa kamu naik form 4 pun cikgu ajar topik ni, lepas cikgu ajar topik SOT ke index number baru cikgu ajar topik ni. Okey. Anak-anak, kalau kata ni bukan GX tau. Sebab function dia bermula daripada X. So kalau kita terus ni, kita akan dapat 6X campur 1. Maksudnya 6X campur 1 tu dah ambil daripada depan. So kalau cikgu nak buat 6X campur 1 tu ialah G. Okay, lepas tu ambil objek kamu. Sini objek kamu adalah Fx. So GFX sama dengan 6X campur 1. Ingat tu anak-anak, GFX adalah 6X campur 1. Direct ialah GFX. Okey ya, jangan salah faham tau. Ini ramai student yang salah faham ni. Okey, lepas tu A1. Cikgu pergi ke A1 dulu tau. Function that maps B to set A. So cikgu rasa yang ni semua orang boleh kan? Yang nak cari F inverse tu semua orang boleh kan? Ya. Cikgu kata kena outside inverse apa semua tu jangan buat. Cikgu gunakan konsep. Cikgu tak nak guna cara hafal. Cikgu gunakan konsep. Anak-anak, ni cikgu nak pesan kalau kita pergi ke majlis ilmu, kita cuba kosongkan cawan. Tu jangan datang dengan guna cawan yang penuh. Kita kosongkan cawan so that ilmu baru akan masuk. Boleh anak-anak? Cikgu gunakan konsep. Cikgu tak guna hafal-hafal tu. Kalau anak-anak selesa guna hafal teruskan. But then cikgu pesan malam ni anak-anak kena kosongkan cawan supaya boleh tambah I yang baru. So maksud macam tu. Boleh ke? Cikgu kata tadi kalau kita guna hafal kita mungkin lupa. So setiap konsep, setiap soalan kita kena guna cara yang sangat yang konseptual. So kita takkan lupa yang tu. Sekarang anak-anak kalau dah dewasa nanti kau dah pencen pun akan ingat kalau kita guna konsep. Okay, so cikgu ulang balik yang ni. Jangan, tak apa, cikgu tahu topik function memang susah sikit. Okay. Tapi cikgu nak tekankan topik ni sebab cikgu percaya topik-topik yang cikgu kata 6 topik tadi ditekankan kat sekolah. Okay? So dengar dulu, dengar betul-betul. Baik, so yang pertama tadi kita ada GFX sama dengan 6X campur 1. So semua orang kena terima tu. Okay? Betul. Bukan berlapang dada, kena kosongkan jawapan. Dah berlapang dada sekali, boleh lah. Okay, so anak dengar dulu dengar dulu. Okay? Baik, tadi kita dah cari F inverse. So F inverse tu semua orang dapat F inverse. Okay. So F inverse kita adalah F inverse X adalah X campur 2/3. Okay. Anak-anak ingat Cikgu Su guna konsep. Cikgu tak hafal Okay. Baik. Kita nak cari soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni kita nak cari function GX. Okay, so anak-anak nampak function GX dia kat sini. Okay, so function GX kat situ. Bila function GX kat situ, so kita nak kena buang. Tadi anak-anak kata outside inverse tak apa. Okay, kita nak kena keluarkan yang ni. F inverse ni, Fx tu kita nak keluarkan. Maksudnya kita nak hanya tinggal function GX saja sebab itu yang kita nak cari. Okay, kalau nak function GX saja, so F kena keluar. Macam mana nak keluarkan F? Ini cikgu cerita tadi, ini adalah konsep. F inverse masuk dalam function F, dia akan neutral. Kalau tak percaya, anak-anak dapat ni F inverse, anak-anak cuba masukkan dalam function F. Okay, so anak-anak akan dapat X. So kalau kata kita nak cari G sahaja, so G, cikgu kata Fx tu kita buang. Kita nak buang.
So kalau kita nak buang, kita masukkan F inverse dalam function ni. So kalau sebelah kiri masukkan, sini pun kita kena masukkan F inverse juga. F inverse ni sebagai objek, sini adalah objek. Okay, so campur dengan 1. Okay. Oh sini 6x. Oh tak. Ni 4 ke 6? 6. Sekejap. Ni 6x. Saya faham kenapa nak tegur. Okay. Sini adalah 6x campur 1. 4x tolak 3 tu yang soalan yang bawah dia tu. Okay, sorry. Baik, so kita dapat 6x campur dengan 1. So kita pun masukkanlah. Okay, so kita masukkan F inverse dalam ni. So kita akan dapat gx. Okay, so masukkan F inverse dalam tu, kita akan dapat x campur 2/3 campur dengan 1. So dan kita akan dapat 2x campur dengan 5. Okey, boleh ke tadi cikgu tu silap masuk yang ni baru cikgu perasan. Okey, sorry. Betul kan? Ya. Okey, sorry. Bila dah ada depan skrin anak-anak, faham je lah. Okey, so itu soalan B. Bukan soalan yang kedua. Minta maaf banyak. Alright. So selesai yang ni. So boleh anak-anak faham tak cara ni? Okay, baik. Thank you so much. Okay, so yang kedua, the value of x such that f gx sama dengan 4x tolak 3. So ini barulah yang kedua tu. Okay, so yang kedua ni tak ada masalah lah sebab kita kan dah dapat gx. So kita dah dapat fx. So kita masukkan. Baik, so gx kita tadi adalah gx adalah 2x campur dengan 5. So nak masuk dalam function fg. So gx kamu adalah 2x campur dengan 5 sama dengan 4x tolak 3. Dia kata fgx sama dengan 4x tolak 3 kan. So ini masuk dalam function f. So function f kamu adalah 3x tolak 2. So 3 ini adalah sebagai objek ganti tempat x. So 2x campur dengan 5 tolak 2 sama dengan 4x tolak 3. So yang ni anak boleh selesai lah Baik. Okay, cikgu teruskan lagi soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia tanya diagram menunjukkan the function x kuasa 3 negatif x square tolak 3x kuasa 2 tolak x campur 1. Dia bagi domain. Okay, so dia bagi domain ni. Lepas tu dia kata nyatakan whether the function if discrete or continuous. So kalau kat sini anak-anak tengok kalau continuous ni dalam range yang dia bagi dia tak putus. Okay, so ini adalah continuous lah. Tetapi ada satu case dalam case ada satu function, katakan function macam ni, reciprocal macam ni. So dia putus dekat sini. So function ni kalau dia bagi range berapa-berapa dia bukan continuous. Tapi kalau dia bagi range katakan daripada sini sampai sini dia continuous lah. Tapi kalau kata daripada range sini daripada A sampai ke B sini ini bukan continuous sebab kalau daripada sini dia decreasing and non-terminating. Kalau daripada sini dia increasing kan, non-terminating. So kalau dia putus-putus dia bukan continuous. Katakan ada function macam ni, function yang cikgu suruh bagi juga ni, tapi dekat sini dia buat macam ni. Function ni, okay, function ni dia bulat dekat situ. Dia ada bulat dan kosong. Kalau ada bulat dan kosong, kita boleh kata continuous ke tak? Boleh jawab tak? Continuous ke tak? Tak, betul. Sebab pada x sama dengan kosong ni tak ada value bagi fx tu lah. So itu bukan continuous Okay. Baik, seterusnya dia kata find the range of values. So range of values, range tu ada nilai y, so nilai fx lah. So kita ambil yang paling kecil sekali. Yang paling kecil tolak 4, so tolak 4. Yang paling besar sekali adalah 4. Okay, lepas tu seterusnya dia kata by applying the horizontal line test. So horizontal line test untuk test apa anak-anak? Dia dah bagi set-set tu. Dia kata
determine whether fx inverse ataupun tak. So macam mana kita nak ingat horizontal untuk test inverse HIV. Horizontal untuk test inverse. Jadi so kalau vertical mestilah untuk test sama ada function ataupun tidak. So kalau horizontal nak test inverse, jadi kita buat beberapa line jangan buat satu je. So kita buka tengok kat sini. Kat sini kalau kita lalu kat situ dia jumpa satu je lah. Kita nampak one to one. Kita buat kat sini pun nampak one to one. Kalau dekat sini kita nampak many to one. Continuous tu selanjar, discrete tu discrete apa? Discrete lah, discrete yang satu-satu Okay. So kalau kita test kat sini, kita nampak apa anak-anak? Ada function apa kat situ tu? Tak apa, answer for the range nanti anak-anak rujuk video ni balik Okay, so kalau kita test kat sini, anak-anak nampak function apa? Jawab. One to one ke, many to one ke? Apa dia? Many to one. So kalau many to one, function ataupun tidak? Banyak kepada satu. Tak. Sebab kalau inverse, dia mesti one to one sahaja. So kalau many to one, bukan inverse. So ingat nak test inverse kita guna HIV. Horizontal untuk inverse. Okay, so senanglah. Tapi jangan buat satu jangan buat satu garis je. Buat banyak-banyak garis baru kita jumpa. So kalau kat sini tadi nampak one to one. So tidak mengesahkan, kena buat banyak garis. Alright, cikgu proceed. Okay. Anak-anak dah baca belum soalan ni? Panjang sangat. Kalau soalan panjang, biasanya dia akan menghilangkan fokus kita tau. So bila soalan panjang, anak-anak kena keluarkan. Ini cikgu suruh ambil soalan trial SBP hari tu. Panjang. Tak ramai yang boleh jawab sebab bila soalan panjang hilang fokus. Bila hilang fokus terus tak boleh jawab. Terus give up tak nak jawab. So bila ada soalan macam ni, anak-anak baca dan keluarkan info. Dia kata ada syarikat BIS ni dia buat sale. Lepas tu sale dia kalau dia kata dia ada diskaun 15% tapi dia dah bagi clue kalau diskaun jadi harga lepas diskaun ialah 0.85 darab dengan P. So kita keluarkan jadi DP sama dengan 0.85 P. Lepas tu dia kata P tu ialah harga asal. Okey, lepas tu ada nak beli telefon bimbit dari syarikat BIS. Oleh kerana beliau terpilih menjadi pelanggan yang ke-100,000, beliau layak mendapat kupon RM20 dari bagi telefon pintar tu lah. Lepas kupon tu, harga selepas kupon dia simbolkan sebagai K, P tu price juga, so P tolak dengan 20. Okay, so anak-anak ni so kita letak kat bawah. So anak-anak nak fokus pada dua ni je. Yang pertama adalah DK, DP. D tu discount, so 0.85P. K tu kupon. Kalau dapat kupon, okay, price asal tolak dengan 20. Okay, soalan yang pertama. Okay, D tu adalah discount, K tu adalah kupon. Okay, dia kata situasi yang pertama, dia kata Intan ni guna diskaun dulu lepas tu baru kupon. Okay, kalau soalan yang panjang-panjang macam ni, susah nak jawab, kita visualkan. Okay, apa-apa visualkan. Kalau kata loss, okay, cuba visualkan. Jadi, so kalau kita visualkan, kita dapat, so dia kata diskaun dulu. So D dulu. So D dulu. Lepas tu barulah dia ikuti dengan kupon. So kalau kita nak gabungkan, dia akan jadi, sini akan jadi DP. So DP tu akan menjadi objek kepada function K. So kalau situasi yang pertama K, objek dia adalah DP.
Jadi so kita buat K. Cikgu tulis sebalik ni sekejap ya. So D, P tu price asal. So kita dapat K. Okey. D kamu adalah 0.85P. Lepas tu ini masuk dalam function K. So function K kamu adalah, objek kamu adalah P. So 0.85P tolak dengan 20. So dapatlah function, composite function yang kata guna diskaun dulu lepas tu baru kupon. Okey? Kenapa bahasa Inggeris? Boleh je bahasa cikgu campur ya anak-anak, cikgu campur. Bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu cikgu campur. Okey, soalan yang kedua. Kalau dia kata menggunakan kupon diikuti oleh diskaun harga. Jadi kat depan ni cikgu kena tulis apa kat sini? Okey, sebut. Anak-anak respon, cikgu nak tulis apa? Dia kata menggunakan kupon. So K ke D? Pandai. Very good. Okay, so K dulu. Lepas tu baru dia kata D. So lepas tu baru D kat sini. Okay. So kalau kita nak gabungkan, so D, K akan jadi objek. So kat sini akan jadi KP lah. So K, P sama dengan D. Okay, kupon kamu adalah P tolak 20 masuk dalam function D. So kita function D kamu adalah 0.85. Okey, objek kamu P kan. So P itu sekarang ni objek kita. So P tolak dengan 20. So sama ada nak selesai ke nak biar macam ni pun tak apa. Boleh ya? Faham eh? Cikgu Khairi, ada yang angkat tangan, kita nak jawab, nak ni ke dulu ke? Yang tu cikgu Oh, okey, Nazizah. okey. Saya ingatkan tadi. Okey. Dia Okey, baik. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, soalan A cikgu tak bincang. Baik, cikgu nak bincang soalan B. Okey, dia kata kita ada function fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 campur 1. Okey, so ini basic dalam tajuk quadratic function. Ini dah dalam bentuk vertex. So dia nak mudahkan, ini dalam bentuk vertex. Jadi dia kata function tu, lepas tu dia kata function, lepas tu dalam bentuk vertex dia bagi dengan syarat dia kata x lebih besar atau sama dengan m supaya f inverse wujud. So anak-anak dah tahu tadi kalau f inverse wujud dengan syarat function tu adalah one to one, satu ke satu sahaja. So kalau many to one, one to many, dia tak wujud. Inverse function adalah function yang special. So kalau one to one je. So kalau one to one macam mana kita nak nampak? So anak-anak kena sketch the graph dulu. Okay, anak-anak cuba sketch the graph dulu. Okay. Okay, so kalau dalam bentuk vertex, so kita dah boleh cari graf ni, graf senyum seminimum point lalu dekat 3. So kita sketch lah 3 dengan 1. So kata kat sini. Okay, so graf kita lalu situ, lepas tu agak-agak dekat sini. Kalau kita nak ambil y-intercept tolak 3 square plus 1. So agak-agak y-intercept kat sini 10. So kita pun sketch the graph. Okay. So bila kita sketch the graph, okay, anak-anak tengok dia kata x lebih besar daripada m. Tadi cikgu suka kata kalau kita buat macam ni, nampak tak kalau kita ambil the whole diagram, kita test dengan horizontal lah tadi, HIV tu. So kita dapat many to one. So kalau many to one, dia bukan function. Function dia bukan, dia tak boleh, tak ada inverse tak wujud. So dia mesti one to one saja. So kalau one to one, macam mana nak buat one to one? Dia dah bagi syarat, dia kata okay, dia kata kat situ, dia kata x mesti besar daripada m. So kita pun tengok kat sini separuh. Dia mesti separuh daripada graf. So kita akan dapat graf di sebelah kiri dengan graf di sebelah kanan.
Tapi dia kata X besar. So besar maksudnya ambil yang di sebelah kanan. So kalau ambil di sebelah kanan, kita tengok dekat sini X besar atau sama dengan 3. Okay, so kita compare dengan apa yang dia bagi. So maksudnya M yang kita dapat, yang dia bagi adalah X besar atau sama dengan M. So kita dapatlah M sama dengan 3. Kita compare kat situ lah. Okay, lepas tu dia kata cari julat fx. Okay, julat fx. So anak-anak tengok kalau julat fx kita ambil fx yang paling kecil dulu. So tengok dekat sini. Yang paling kecil sekali adalah, ni dah tak pakai, kita buang dia. Okay, so dekat sini je. Sekejap. So kat sini je. Ini je yang kita pakai. Yang tak pakai tu anak-anak boleh padam. So kalau kat situ dia julat tu adalah nilai Y. So kamu tengok nilai Y yang paling kecil sekali berapa? Dapat 1. So fx mestilah lebih besar atau sama dengan 1. Okay, proceed. Cikgu, nak tanya Ya. boleh tak? Hmm. Macam mana nak tentukan nilai M tu? Saya kurang faham tu. Okay. Cikgu kata tadi kita kena buat graf dulu. Buat graf ni faham tak? Nak sketch betul, graf faham. boleh tak? Boleh cikgu. Okay. So bila kamu sketch graf, kamu akan ada graf macam ni. Lepas tu kamu ambil axis of symmetry. Ni axis of symmetry tau. Axis of symmetry tu yang membahagi graf kepada 2. Kan cikgu kata tadi kan, kalau graf, kalau kita ambil the whole graph, kita dapat macam ni kan. Kita buat test horizontal tadi tu, kita dapat magnitude 1. So kalau magnitude 1 dia bukan function. Jadi so dia kata kalau kita ambil axis of symmetry, so graf tu akan terpotong pada 2. Sebelah kiri graf adalah X kita adalah kecil daripada 3. X kecil daripada 3. Faham tak? Dekat sini kan X sama dengan 3 kat sini. Faham tak mana dapat X sama dengan 3 tu? Faham. Okay. So kat situ X sama dengan 3. Di sebelah kanan X besar atau sama dengan 3. Faham tak? Okay. So sekarang ni dia kata dekat soalan dia dah bagi, dia kata X besar atau sama dengan M. So kita nak ambil yang besar ke yang kecil? Ambil yang besar cikgu. Ambil yang besar. So kalau ambil yang besar maksudnya kita ambil yang sebelah kanan ni. Okay, so kita ambil yang sebelah kanan tu. So kalau ambil sebelah kanan kita ambil yang ni lah. So kita compare lah. X ini yang dia bagi, yang dia tanya. X besar atau sama dengan 3? X besar atau sama dengan M? Yang ni X besar atau sama dengan 3. Jadi kita compare. Ni apa dia? So M tu sama dengan apa? 3. Ya, M sama dengan 3. Ada yang tak faham buat graf ini, graf dalam quadratic function ya nak? Yang dalam ni adalah nilai X, yang dekat 2 tu adalah apa dia? Maximum value maximum ataupun minimum value. Okay, so cikgu proceed yang ni. Okay, kita cuba soalan yang pelbagai aras Sebab dalam grup ni pun ada pelbagai aras. Ada ada yang A, ada yang belum A, ada yang ni So kita cuba macam-macam. Okay, so ini macam ulangan pada yang tadi. Okay, cuba test. Dia kata fungsi F dan fungsi G masing-masing kita ada yang ni, ada 2 ni dengan yang ni. Okay, so dia kata tentukan sama ada G inverse wujud atau tidak. Ini sama macam soalan yang tadi. So nampak tak? Ini fungsi sama macam yang tadi tau. Jadi kalau kata, kamu kena ingat basic, kalau kata Y sama dengan X kuasa 2. So macam mana function dia? Dia lalu macam ni je. Itu Y sama dengan X kuasa 2. Kalau cikgu ada Gx sama dengan X kuasa 2 tolak 3. Tolak tu dia ke bawah. So maksudnya cikgu akan ada macam ni lah. So cikgu akan ada graf cikgu tolak 3 kat situ. Macam ni. Okay. Jadi
kita nak bagi nampak, cikgu suka kata kita visualkan. So kita lukis graf. So kita ada graf Gx sama dengan X kuasa 2 tolak 3. So tentukan sama ada G inverse wujud atau tidak. So kalau nak tentukan G inverse wujud atau tidak, kita buat apa anak-anak? Cuba tulis dekat ruangan chat. Kita pakai apa tadi? Kita pakai apa? Cikgu Su buat short form tadi? Ha, pandai, ya. Kita pakai HIV. Horizontal untuk test inverse. Jadi horizontal line jangan buat satu. Buat banyak. Buat banyak macam tu. Tengoklah function many to 1. So kalau many to 1 wujud ke tidak? G inverse wujud ke tidak? Tak. Ya, pandai. Tak wujud. Okay. So tak wujud. Cikgu nak test. Apart from soalan ni, cikgu nak test macam mana nak jadikan G inverse tu wujud. Seorang boleh respon. Cikgu ulang yang tadi. Macam mana nak jadikan G inverse tu wujud? Come on guys. Siapa nak respon? Ya, potong separuh. Bagus. So kita ambil separuh ni. Kita ambil separuh ni. Kita potong dekat axis of symmetry. Ingat axis of symmetry. Dekat mana kita dapat axis of symmetry tu? Bila persamaan dalam bentuk vertex. Macam ni kan tadi. Ni soalan ni tadi kan persamaan tu dalam bentuk vertex kan. So daripada vertex form tu kita dapatlah axis of symmetry. Okay, tapi soalan ni macam mana nak jadikan axis of symmetry tu? Macam mana ni? Gx sama dengan, cikgu tengok. Gx sama dengan X kuasa 2 tolak 3. Kita buat, kalau X kuasa 2 tolak 3 tu maksudnya X campur kosong. Kuasa 2 tolak 3. So dapatlah X sama dengan kosong. So memang dia lalu kat sini. X sama dengan kosong. Dy axis X sama dengan kosong. So kalau dia kata macam mana nak wujud, macam mana nak jadikan function Gx tu ada inverse ataupun tidak. So kita boleh ambil di sebelah kanan sama ada kita ambil X besar atau sama dengan kosong atau kita ambil X kecil daripada kosong ataupun kita boleh ambil X besar daripada kosong ataupun X kecil atau sama dengan kosong. So mana-mana kita boleh ambil. So sekarang ni anak-anak, dalam soalan exam dia reasoning, dia bukan setakat tanya jawapan. Dia nak kamu justify, dia nak kamu berikan sebab. So kalau dia kata berikan sebab, so kenapa tadi? Saya tak berikan sebab kenapa? Macam nak bagi sebab dia? Tadi kan kalau nak wujud G inverse dia mesti function apa? Dia mesti function ya, 1 ke 1. Tapi yang kita ada sekarang function apa? Banyak ke 1. Banyak ke 1. So kalau banyak ke 1, wujud ke tak G inverse? Tak wujud. So wujud. Itulah. So yang lain ni anak-anak jawab sendiri Okay. Baik, Cikgu Su cuba selaju yang mungkin. Tak apa, anak video ni anak-anak boleh ni balik kan, boleh tengok balik kan kalau ada yang tak faham tu. Okey, baik, soalan seterusnya kita masuk kuadratik. Okey. So dalam soalan kuadratik ni dia tanya, dia kata diberi bahawa persamaan kuadratik P campur 1 X square campur 2 Q X campur 3 dengan keadaan P dan Q adalah pemalar mempunyai dua punca sama. So anak-anak tengok kat sini, kalau dia kata dua punca sama. So kita ingat ada beberapa jenis punca. So ada 3 jenis punca, kita relatekan dengan diskriminan ataupun pembeza layan. B square tolak 4AC besar daripada kosong. B square tolak 4AC sama dengan kosong. B square tolak 4AC kurang daripada kosong. Semua ni sebenarnya datang daripada X sama dengan tolak B campur tolak B square tolak 4AC per dengan 2A. Asal semua ni dari sini.
So dari sini kalau kamu dapat besar daripada kosong, let's say kamu dapat 16. So kalau square root 16 kamu akan dapat tambah tolak 2. Tambah tolak 2. Nampak tak, tambah tolak 4. So sebab tu dia akan jadi tolak B campur tolak 4. So ada 2 value kat situ. Asalnya mesti daripada sini. Okay. So kalau lah ni revise ya, sambil-sambil cikgu saja, sambil-sambil kita revise balik ya. Baik, kalau dia kata mempunyai 2 punca sama, has 2 and equal root. So kalau 2 and equal root, so kita buat B square tolak 4AC sama dengan kosong. Sebelum kita nak buat B square tolak 4AC, kita kena identify dulu siapa jadi A, siapa jadi B, siapa jadi C. So equation kamu mesti dah dalam bentuk general form, dalam bentuk ARM. So AX square campur BX campur C sama dengan kosong. Kalaulah kata equation ni dia tak kumpul, X ada sepah-sepah, X square ada sepah-sepah. Jadi kamu kena kumpul dulu dalam term yang sama. X square duduk sekali, X duduk sekali, yang pemalas saja duduk sekali. So barulah kita boleh guna. So kalau kat sini A tu adalah P campur 1. B tu yang duduk dengan X. So kalau yang duduk dengan X, apa dia? 2Q. So 2Q. C tu adalah 3. Jadi anak-anak sub je lah dalam persamaan ni. So gantikan B kamu adalah 2Q kuasa 2 tolak 4A kamu P campur 1, C kamu adalah 3. Okey. Kalau C itu 3, okey, kita jangan letak dekat belakang, kita letak dekat depan. Okey. P campur 1 sama dengan kosong. So that kamu tak adalah careless sebab dalam periksa esok jantung kamu tengah debar-debar tau. Bila jantung kamu tengah debar-debar, otak kamu tak boleh berfikir dengan rasional. So kalau 3 kamu letak kat belakang, kamu lupa nak darab. Okay. So hari tu, masa exam trial hari tu, bukan exam trial hari tu je, di Intercom Cikgu Su akan minta anak-anak Cikgu Su buat. Bila dia orang dapat markas trial, lepas Cikgu Su bincang, Cikgu akan minta dia orang analyse. Analyse apa tahu anak-anak? Analyse soalan mana yang tak tahu langsung, okey letak topik apa. Soalan apa yang careless? Berapa markah yang careless? Berapa markah yang untuk topik yang tak tahu langsung tu? So markah careless ni cikgu kata kalau banyak, kalau itu adalah satu masalah kena overcome, kena cari penyelesaian. Dan cikgu ada tanya lepas masa dah habis tu, cikgu tanya ada seorang ni memang sebab yang analyse ni setiap kali lepas exam memang cikgu suruh dia analyse. So bila cikgu tengok markah analyse dia analyse careless tu banyak dan tak berkurang. So cikgu kata kalau banyak dan tak berkurang kena cari apa punca masalahnya. Rupa-rupanya bagi anak-anak yang yang cikgu rasa calon-calon yang kita kata apa yang sangat pandai ni, dia carelessnya adalah dia tak fokus. Tak fokus kenapa tahu? Bila dia jawab soalan ni, katakan sekarang kamu sedang jawab soalan ni tahu. So, tapi masa ketua pengawas kata buka soalan, bilik-bilik soalan, semak soalan dulu, dia dah ternampak soalan lain. So bila ternampak soalan lain, dia tak terfikir, dia tak fokus. Bila dia jawab soalan ni, dia tak fokus dengan soalan yang dia sedang jawab sebab dia duduk fikir solution bagi soalan lain. So itu masalah terbesar anak-anak yang membezakan A plus dengan A, careless. Yang membezakan A minus dengan A, yang membezakan G dengan E, yang membezakan semua tu adalah careless. So cuba overcome careless tu. So kita tak nak careless Okay, kalau dia kata 2 punca nyata dan sama. Okay. Dua punca tu ada roots. Ada BM dengan BI tu anak-anak boleh baca lah. Okay. Punca tu adalah roots. Okay, so nanti kamu selesaikan, expand kamu selesaikan lah. Alright, so kita teruskan.
Baik, kita pergi quadratic function. Tadi quadratic equation. So dalam quadratic function ada quadratic equation dan quadratic function. Okay. So kalau soalan ni, ini quadratic, kalau dia kata sama dengan kosong, maksudnya masih equation, belum function. So kalau function, dia akan buat macam ni, ada fx kat depan ataupun gx, ada nama function dia. So kalau soalan ni, dia kata, diberi persamaan kuadratik mx square campur m tolak 2 x campur 3m campur 2 sama dengan kosong, di mana m adalah integer bukan sifar. Yang ni bila dia sebut macam ni, anak-anak tolonglah gariskan ataupun tolong highlightkan. Okay? Sebab nanti ini menjadi punca kepada KLOS nanti. Cari nilai m dengan keadaan satu punca adalah salingan. Satu punca tu adalah reciprocal to the other root. So kalaulah kata satu punca, punca ni bukan m anak-anak, punca ni bukan m. Okay? Punca tu adalah satu value. Katakan cikgu ada x tolak 2, x tolak 3 equals to kosong. So x sama dengan 2, x sama dengan 3. 3 dengan 2 tu punca. Apa maksud 3 dengan 2 tu punca? Apa maksud 3 dengan 2 tu roots? Bila kita masukkan balik dalam equation ni, kita akan dapat jawapan dia sama dengan kosong. Maksudnya dia satisfy equation tu. Okay. So kalau kat situ m tu, cikgu tegaskan lagi, m tu bukan punca. Okay. So dia kata, kalau dia kata satu punca, so kita tak tahu satu punca. Kalau tak tahu satu punca, kita buatlah selain daripada m, selain daripada x. So kita biasanya pakai alpha ataupun beta. So kalau satu punca tu salingan yang satu lagi, maksudnya reciprocal to the other. So satu alpha, satu lagi adalah 1 per alpha. Okay, itu punca dia lah. Okay, so kita bila kita jawab periksa, kita tak tahu mana satu yang kita boleh selesai. So kita pun test, kalau punca, kalau dalam persamaan ni kita ada sum of root, hasil tambah punca dengan product of roots, hasil darab punca. Jadi kalau cikgu ambil sum of root, so kalau cikgu ambil sum of root, formula dia adalah negative b per a. Roots kamu adalah alpha campur 1 per alpha sama dengan negative b. Equation ni dah cantik sangat dah. Equation ni dah memang dalam bentuk general form. Ax square plus bx plus c. So ini akan jadi c. Ini akan jadi b. Yang mana jadi a? Ini akan jadi a. Okay. So negative b, negative m tolak 2 per dengan m. Ada satu persamaan, ada dua unknown. Oh, nampak gayanya macam tak boleh selesai. Okay, tak apa. Kita pergi kepada product of root. Hasil darab punca, tengok boleh selesai ke tak. Okay, itu kita plan tau anak-anak. Kita plan belum tentu lagi berjaya. Ni baru kita plan. So kita tengok satu lagi, betul ke tak? Product of root. So product of root alpha, root sepunca darab dengan 1 per alpha sama dengan apa dia? Produk tu adalah 3 C per A. Product of roots adalah C per A. So C per A. So ini C per A tu adalah, cikgu potong teruslah. C per A tu anak-anak dah ingat kan? C per A, C kamu adalah 3M campur dengan 2 per dengan A kamu adalah M. Jangan kelangkabut, nampak tak? Ini dengan ini boleh potong. Alpha bagi alpha dapat 1. So cikgu buat, since kita nak cari nilai M, so yang ni cikgu boleh darab silang ni atas. So cikgu akan dapat M sama dengan 3M campur 2. Okay, so cikgu pindahkan ke sana, cikgu akan dapat negatif 2M sama dengan 2. Cikgu akan dapat M sama dengan tolak 1. Apa soalan nak? Dia kata cari M. Dia bukan suruh cari roots tu. Dia suruh cari M saja. So dapatlah.
Okey, boleh ke anak-anak? Boleh. Alright. So kita proceed. Okey. Ini cikgu bukan nak suruh anak-anak, cikgu bukan nak selesaikan. Soalan ni cikgu tak nak selesaikan. Tetapi kalau siapa yang tak reti lagi guna completing the square, buat completing the square. Sekejap lagi cikgu rasa cikgu nak post satu video anak-anak tengok. Sebab ada anak-anak yang tak tahu kenapa kena bahagi dengan 2. Kenapa kena B per dengan A? Kenapa kena buat macam tu? Cikgu ada satu video yang video ni dia akan terangkan dengan guna diagram. So yang ni cikgu tak nak jawab soalan ni nanti anak-anak berjawab sendirilah. Cumanya yang ni cikgu terus cikgu terus tunjuk kalau dalam bentuk completing, cikgu nak fokus pada soalan yang kedua ni. Okay. So kalau dalam bentuk completing the square, anak-anak akan dapat fx sama dengan negatif x tolak p square campur dengan p square tolak 5. Okay, lepas tu dia selesai. Dia kata maksimum value dia 6. Tadi cikgu suka kata maksimum ni yang di belakang ni maksimum. So kita akan dapat tolak 5p. Okay, tolak 5p. So kita akan dapat p kuasa 2 tolak 5p sama dengan 6. Jadi kat sini anak-anak pindah ke depan, factorizekan. So dapat value P sama dengan 6, P sama dengan 1. Lepas tu dia kata dia nak nilai persoalan yang kedua, dia kata dia nak P yang positif. Nah, ini adalah P sama dengan tolak 1. Kita factorize Nanti pindah ke depan lah, yang ni buat sini ya. So kita dapat P sama dengan tolak 1. Jadi kita ambil P yang ni. So bila kita ambil P yang ni, kita gantikan dalam equation ni. Tak perlu. Kita tak perlu pakai dah equation asal sebab kita nak sketch graph ni. So kita masuk dalam vertex form. Okay, so bila kita sketch graph, anak-anak akan dapat fx sama dengan tolak x tolak 6 kuasa 2 campur dengan 6. Okay, ini lepas kita masukkan P. Nanti anak-anak boleh cuba dia boleh cuba balik. Skema ni nanti cikgu suruh akan post dekat penganjur. Okey, nanti anak-anak boleh rujuk. Okey, lepas tu daripada sini dia kata kalau kita reflect pada x-axis, kalau siapa tak nampak, cikgu kata kalau tak nampak kita sketch. So graf ni adalah graf masam lalu dekat masam maksimum point 66. So kita buatlah sini 6. Katakan sini 6, okay, sini 6. So graf kamu adalah graf masam macam tu. Okay. So kalaulah kata kita nak reflect ke x-axis. So ni x-axis, kita nak reflect ke x-axis, so kita dapat macam ni. So ini adalah uduhnya graf cikgu. Okay, ini adalah axis of symmetry. So axis of symmetry dia tak berubah. Macam ni. Okay, ni 6 tadi. Axis of symmetry dia x sama dengan 6. So axis of symmetry dia tak berubah tau. Tapi kalau kita reflect dia akan jadi duduk di bawah ni. Okay, so axis of symmetry dia sama. So yang berubahnya adalah kat sini. Nilai y yang berubah. So daripada 6 ni dia akan jadi negatif 6. So kalau kita gantikan dalam equation ni, kita tengok. So fx kamu, graf kamu dah jadi senyum. Senyum maksudnya yang negatif ni kita positifkan. So x tolak 6. Axis of symmetry kamu masih 6. So ini maintain 6 kuasa 2. Tapi y kamu tolak 6. Y kamu dekat sini. Sini ya. So dia akan jadi tolak 6. So dapatlah equation yang baru. Okay. Itu saja. So equation tu kamu tak perlu tukar kepada general form tau sebab dia tak suruh pun. So biar je macam tu Okay. Baik, ada satu lagi anak-anak. Ada dalam buku teks dia kata macam ni tau. Dia kata kalau nak mencari axis of symmetry kita guna formula x equals to negative b over 2a. Okay, dalam kes ni boleh ke tak boleh buat x sama dengan negative b over 2a untuk kita buat tukar equation kita dalam bentuk vertex form? Boleh ke tak boleh? Anak-anak jawab, boleh ke tak boleh? Boleh.
Boleh ke tak boleh ya? Boleh kan cikgu? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Kenapa? Sebab dia dah cakap dah ni. Dia dah kata apa? Dengan guna completing the square. Guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. So anak-anak tak boleh pakai yang ni ya. So definitely tak boleh. So guna completing the square. Cikgu Su kata cikgu Su akan post video completing the square. Ada yang guna cara box. So anak-anak boleh tengoklah sebab ada yang tak faham. Ada orang suka bertanya tau, kenapa kena bahagi? Kenapa kena B per 2A? Kenapa kena square? So daripada video tu anak-anak akan tengok kenapa sebenarnya kena square kan. Okay, so cikgu sambung seterusnya. Cikgu kan, bila cikgu mengajar, cikgu lebih suka kita tengok, kita visualkan. Sebab dalam MX ni semua nombor, semua X, semua Y, so kita tak nampak. So kita kena visualkan, apa-apa kita kena visualkan. Okay, kalau kita boleh lukis diagram, lukis diagram. Kalau kita boleh lukis graf, kita lukis graf. Baik, soalan ni, cikgu rasa ni soalan dalam buku teks. Tapi hari tu ada soalan Kelantan pun ada keluarkan macam ni juga. Okay ya. So soalan ni katakan dia kata dia nak kita selesaikan. Okay sekejap sekejap anak-anak. Okay, dia nak kita selesaikan. So bila kita selesaikan kita jadikan ini equation yang pertama, ini equation yang kedua, ini equation yang ketiga. Jadi bila nak selesaikan sama ada kita nak guna elimination ke, substitution ke, penghapusan ke, penggantian ke, tak ada masalah. Okay, cikgu dalam system of equation ni, kita masuk system of equation ni, cikgu lebih suka guna kaedah penghapusan. Okay, katakan so kita ada kalau tiga dia macam ada satah tau anak-anak. Anak-anak boleh pegang, ambil buku. Okay, ambil buku. So buku tu anggapkan macam satah. Macam tu So macam satah macam ni. So kalaulah kata kalau persamaan garis kita dia ada XYZ kan. So dia macam buku lah. Ni XYZ kita nampak depan belakang, kiri kanan, atas bawah. So macam buku macam ni. Jadi kalau persamaan ni kita ada 3 equation ni, so kita keselesaikan. Cikgu Su ambil equation pertama dengan equation yang kedua. Cikgu Su nak guna kaedah penghapusan. Jadi equation yang pertama dan cikgu nak hapuskan X dulu. Okay. So kalau kita guna kaedah penghapusan, cikgu nak hapuskan X, jadi X kat bawah tu ada 2. So sini 2X, jadi atas tu cikgu kena darab 2. So equation yang pertama cikgu akan darab dengan 2. So cikgu akan dapat macam ni lah. Okay, 2X tolak dengan 4Y sama 8. Ni darab 2, sini darab 2, sini darab 2. Cikgu dapat persamaan yang baru yang ni. Okay, ambil persamaan baru, persamaan pertama cikgu darab 2. Persamaan yang kedua tu cikgu ambil je. So ini persamaan yang kedua yang memang dah ada kat situ lah. Okay, persamaan yang pertama kalau nak hapuskan X, so kat depan ni ada positif X. So kalau positif X, so cikgu mesti kena tolak. Okay, tolak. So 2X tolak 2X habis. 2X tolak 2X habis. Okay, tolak 4X. Kalau nak tak nampak, tolak 4, bukan XY. Tolak 4Y, tolak 3Y. So dapat apa? So kita dapat tolak 4Y campur 3Y. So dapat tolak Y. Okay. Lepas tu ini tak ada Z. So kosong Z tolak dengan 2Z. So kita akan dapat negatif Z lah. 8. Okay, anak-anak tengok 8 tolak 2. So dapat 10 kat situ. So dapat 10 kat sini. Okay, so equation tu kalau tak nak cantik pun tak apa, kalau nak cantik pun tak apa. Jadi equation ni cikgu Su nak cantikkan dia sebab the unknown negatif ni macam tak cantik, susah nak selesaikan sekali. So cikgu Su darabkan dengan equation ni, cikgu Su darabkan dengan negatif 1, jadi cikgu dapat equation ni lah. Okay, selesai equation yang pertama. Selesai yang pertama. Lepas tu cikgu Su ambil equation yang kedua dengan equation yang ketiga. So equation yang kedua adalah 2X tolak 3Y campur 2Z sama dengan inilah. Okay, lepas tu equation yang ketiga ni. So tadi cikgu nak hapuskan X, so mesti hapuskan X jugalah. Kali kedua ni kena hapuskan X juga. Kita mesti hapuskan unknown yang sama. So kalau nak hapuskan X juga, equation yang kedua ni cikgu nak darab dengan 2.
So ini cikgu dah ada 2, ni cikgu dah ada 2, ni cikgu dah ada 2, ini pun cikgu dah ada 2. So cikgu dapat macam ni lah. Okay. Lepas tu cikgu ambil equation yang ketiga, ini equation yang ketiga. So tadi bila kita dapat 2, kita dapat 4x. Okay. Yang equation yang kedua pun cikgu dapat, kita ada 4x. Jadi kalau kita nak hapuskan, kita kena tolak. So kita tolak. Cikgu tak tunjuk dah lah Tadi cikgu sudah tunjuk satu-satu, so tak tunjuk dah. Jadi 4x tolak 4x habis. Tolak 6y, tolak 7y dapat y. Okay, ini equation yang kita dapat. So anak-anak tengok kita ada equation y campur 2z sama dengan tolak 10. Y campur 2z juga sama dengan tolak 10. So ini equation yang kelima, ini equation yang kelima, ini equation yang keempat. So equation tu sama ke tak? Sama. Bila equation yang sama, anak-anak ingat macam ni. Kalau kita ada garis lurus y equals to mx campur c, kalau equation tu adalah equation sama, dua garis tu bersilang. Dua garis tu ada kat tempat yang sama. So kalau dia ada kat tempat sama, macam cikgu sebut macam ni. Okay, cikgu ambil buku, anak tengok nampak tak buku ni? Tak nampak? Sekejap, cikgu sebut. Okay, ambil buku. Anak-anak ambil buku, lepas tu anak-anak buat macam satah ni lah, macam satah ni. Nampak tak? Ini yang hijau tu buku yang pertama. Yang purple tu adalah buku yang kedua. Yang peach tu buku yang ketiga. So buku-buku tu dia bersilang kat satu garis ni. Okay. So bila dia bersilang dekat satu garis ni, maksudnya ada banyak X, banyak Y, banyak Z. Ada berjuta-juta X, berjuta-juta Y dengan Z sekali. So bila kat situ kita akan kata, bila banyak kita akan kata apa anak-anak? Bila banyak sangat solution kita tulis apa? Ya, infinite solution. Melayu tu dia apa? Tak terhingga. Tak terhingga. Infinite solution. Maksudnya di sepanjang garis ni memang banyak solution. Banyak X, banyak Y, banyak Z. Okay. Kalau itu secara ni, kalau kita tengok, kalau kita nak selesaikan tadi equation keempat dengan equation yang kelima, kita nak hapuskan. So kita akan tolak. Okay. Betul tak ni infinite solution? Betul lah kot. Betul lah. Kosong. Betul tak infinite solution? Betul. Ada dua perkara tau. Satu, no solution. Satu lagi infinite solution. So apa beza dua tu? Satu tak ada solution. Satu lagi infinite solution. Okay. So kalau yang ni anak-anak tengok dia garis yang sama. So kalau garis yang sama, kita akan tolak dia. Maksudnya anak-anak konon-kononnya anak ada macam ni. Cikgu senang nak ingat anak-anak ada Y sama dengan 2X campur dengan 5. Y sama dengan 2X campur dengan 5 juga. Bukan ke garis yang sama? Betul tak? Kalau kita tolak dua garis ni, Y tolak Y, habis. Kalau kita nak hapuskan yang tolak, 2X tolak 2X, habis. 5 tolak 5, habis. So maksudnya dia kosong sebelah kiri dengan kosong sebelah kanan. Cikgu tak suka anak-anak ingat kosong sebelah kiri, kosong sebelah kanan. Kosong tu terjadi sebab dia adalah equation yang sama. Faham tak? Faham tak ni? So dia kosong sebelah kiri, kosong sebelah kanan sebab dia adalah dua-dua tu adalah equation yang sama. So bila equation yang sama, dia akan jadi infinite solution. Maksudnya dua garis tu sama. Okay, yang mana satu case kalau no solution? Okay, katakan cikgu Suada, ini konon-kononnya, cikgu ubah katakan cikgu selesaikan dua equation, cikgu dapat Y sama dengan 2Z sama dengan 10. Konon. Okay, konon tau, konon. Okay, satu lagi cikgu dapat Y campur 2Z sama dengan tolak 10. Jadi, anak-anak kena ingat macam ni. Okay, bila kita nak selesaikan, kita
ni adalah garis yang ada dua unknown, dia macam garis lurus. So kalau macam garis lurus, dia buat macam ni. Y sama dengan MX campur C. Contoh kita ambil Y sama dengan 2X campur dengan 5 dengan Y sama dengan 2X tolak 5. So anak-anak akan dapat kalau Y sama dengan 2X campur 5, gradient yang sama, so dia macam ni, campur 5 dia potong kat sini, gradient dia sama. Satu lagi tolak 5 dia lalu kat sini, tolak 5. So kat situ. So apa yang anak-anak boleh kata dua garis ni? Selari. Ya, dua garis tu selari. So kalau dua garis tu selari, dia jumpa tak? Dia takkan jumpa. So bila tak jumpa, dia ada solution tak? Tak ada. Yes, tak ada solution. That's why Tidak. tak ada. Ya, betul. So that's why kita guna konsep ni. Okay, so bila kita guna konsep tu apa tau? So bila kita tolak ini tak ada kaitan dengan ni contoh, kononnya bila kita selesaikan tiga equation tu kita dapat ini equation yang keempat, ini equation yang kelima. Contoh, okay, bila kita tolak, so kita nak hapuskan, kita tolak Y dapat kosong. 2Z dapat kosong 2Z tolak 2Z pun dapat kosong. Tapi tolak 10, tolak 10, tolak 10, tolak 10. Betul kan ni? Dapat apa? 10 je lah, 10 ni. So 10 campur 10 dapat 20. So maksudnya kosong sebelah kiri dengan bukan kosong sebelah kanan. Anak-anak jangan ingat yang tu tau. Jangan ingat yang tu. Kalau rasa boleh hafal tak ada masalah, tapi biasanya benda yang hafal kita akan lupa. So anak-anak ingat konsep yang Cikgu Su kata tadi, kalau dua garis dia selari, dua garis tu selari, no solution. Maksudnya kalau dia selari, dia akan ada jawapan sebelah sini. Kalau Cikgu Su tolak kan, kalau Cikgu Su pindah ke depan, ni pindah ke depan, Cikgu Su akan dapat 5, tolak 5, so Cikgu dapat 10. Maksudnya ada sebelah kanan tu ada value. Okay? Harap anak-anak boleh jelas yang ni ya. Cikgu Su tak nak hafal je. Jadi kita nak gunakan konsep. So konsep tu kita relatekan dengan garis lurus. Okay? Boleh ya? Alright. So kita sambung. Okay. Ini tak apa. Mana-mana yang Cikgu Su tak sempat, kita akan Cikgu Su akan bagi jawapan dalam grup nanti. Okay, so soalan seterusnya. Kalaulah kata, tadi Cikgu Su kata nak masuk vektor kan. So ini vektor. Vektor ni ada vektor yang biasa, A, B, C apa macam tu. Vektor in Cartesian plane. So anak-anak kena tengok dalam vektor yang biasa tu, dia macam ni lah, macam soalan yang ni. Macam soalan yang selalu anak-anak buat. Okay, yang ni lah. So ataupun macam soalan ni. Tapi kalau vektor in Cartesian plane, ada perkara yang anak-anak kena ingat. Vektor in Cartesian plane biasanya dia relate dengan velocity. Ada velocity tu laju. Okay, dia ada velocity, dia ada position vector, vektor kedudukan. Okay. Position vector, vektor kedudukan, dia ada vektor unit vector. Okay, so kalaulah kata dalam soalan ni, cikgu ada PQ. Ingat ya, cikgu kata kalau tak boleh tak nampak, visualkan. Visualkan tak semestinya betul. Kita agak-agak je. So kalau dia kata kita ada vektor PQ 57, vektor OQ adalah 23. Anak-anak kena ingat dalam vektor IJ, kalau dia kata kalau vektor tu relatif ke O, kita boleh kata, kita boleh cari dia punya position vector. Okay, dia mesti, kalau nak cari position vector, dia mesti relatif ke O, dia mesti mula daripada origin. So kalau lah kata dia nak koordinat P, so anak-anak buat gambar rajah dulu agak-agak. So kalau kata O, cikgu mula O ke Q kat sini, O ke Q 2, 3. Lepas tu dia kata P ke Q. P ke Q main mana lah. Katakan yang P kat sini lah. Agak-agak je lah, tak apa. Agak-agak. Okay, P ke Q kat situ. Okay, so P pergi ke Q 2, 3. O pergi ke P pergi ke Q 5, 7. O pergi ke Q adalah 2, 3. So kalau dia kata dia nak coordinate of P, dia nak koordinat P. So kalau koordinat P, anak-anak kena cari vektor
OP. Nak cari koordinat vektor tu mesti relatif kepada O. Jadi, so nak cari O ke P. So, O ke P, macam ni lah. O ke P, anak-anak mesti mula daripada O. Okay, initial point dan berakhir dekat terminal point. Berakhir dekat P. So, kalau O ke P, dia mesti O ke Q. Okay, campur dengan Q ke P. Jadi, kalau O ke Q adalah, kita boleh baca. O ke Q adalah vektor 2, 3 campur Q ke P. Okay, anak-anak tengok ni. Kalau P pergi ke Q, 5, 7. So, kalau lawan arah, dia akan terbalik. Apa dia? Tolak 5, tolak 7. So, dapatlah O ke P. O ke P tu adalah tolak 3 dengan tolak 4. Okey. Setuju? Tolak 3, tolak 4 kan? Okey. So dah selesai. Salah. Tengok ni. Kalau vektor mesti dalam bentuk vektor lajur. So tolak 3, tolak 4. Nampak tak careless? Okey. So sekarang tak jawab lagi soalan tau sebab dia nak koordinat P. So baru tulis koordinat P, tolak 3, tolak 4. Kalau tulis dalam bentuk vektor tak menjawab soalan Okey, so dapat tolak 3, tolak 4. So seterusnya, dia kata dia nak vektor unit dalam arah OP. So kita dah ada OP tadi adalah, okey, so OP adalah tolak 3, tolak 4. So kalau nak vektor unit, anak-anak kena, cikgu tak suka hafal formula. Okey, anak-anak kena ingat macam ni. Kalau kita ada OP tolak 3 ke 4, maksudnya tolak 3 ke kiri. Okey, tolak 3 ke kiri, tolak 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Tolak 4 ke bawah. Okey, so ini vektor kita. 3, 4. So kalau dia nak vektor unit bermaksud vektor untuk satu unit. So sekarang kita tengok magnitude dia ada berapa. So cari magnitude OP dulu. Okay, kita guna since ini pergerakan dia ada sudut, pergerakan dia ni dia membentuk right angle triangle, segitiga sudut tegak. So kita boleh guna magnitude dia kat sini guna teorem Pythagoras. So kita akan ada 3 kuasa 2 campur dengan 4 kuasa 2. Cikgu tak letak negatif. Boleh ke? Boleh. Sebab itu jarak. Okey, nak letak negatif pun boleh. So tolak 3 kuasa 2 campur dengan tolak 4 kuasa 2. So kita akan dapat 5. 5 unit kat situ. Vektor unit bermaksud vektor untuk satu unit. Bermakna kat sini ada 5 unit. Macam tu. Ada 5 unit. So vektor OP tadi sama ada kita buat tolak 3, tolak 4 ataupun tolak 3I, tolak 4J. So ini vektor semua ni. Semua ni anak-anak, semua ni. So semua ni ada 5 unit. So kalau 1 unit maksudnya kita bahagi dengan 5. Itulah jawapan dia. Itulah vektor unit. So kalau contoh je, contoh lain macam ni. Katakan kamu ada kat sini, ada vektor MI. Kata kat situ lah. Ataupun kata macam ni lah. Kata yang senang. Ada 3I. So berapa vektor unit? Vektor untuk 1 unit. So ini ada 3 unit. 1 unit, 2 unit, 3 unit. So 3I bahagi dengan 3 unit bahagi 3. So dapat I. Maksudnya 1 unit ni adalah I. Itu maksud vektor unit. Vektor untuk 1 unit. Okey. Boleh Alright. So kita teruskan. Baik, dia kata nilai K jika RS adalah selari dengan PQ. So kalau dia kata selari, kita tak tahu dia panjang mana. So kalau RS sini, cikgu kata sini R pergi S. Selari dengan PQ. PQ ni tak tahulah panjang banyak mana. Okey, panjang tu. Katakan ini adalah PQ. So sini PQ. P pergi ke Q. So kita boleh tulis
RS tu adalah berapa kali PQ. Ataupun PQ berapa kali RS. So dua-dua boleh. Nanti dua-dua persamaan ni anak-anak akan dapat lambda yang berbeza tetapi K yang sama. Okey, anak-anak boleh cuba yang ni. Lambda yang berbeza, K sama. Okey. Baik, cikgu nak advance sikit soalan ni. Okey, katakan dia kata benda yang kemahiran yang sama tapi cikgu up sikit, cikgu kata ada vektor A. Vektor A ni magnitude dia adalah 10 unit. Okey, dalam arah vektor 3 tolak 4. Okey, so anak-anak nampak macam susahnya. Macam mana ni? Okey, so kita visualizekan. Kita visualkan. So A tu magnitude dia 10 unit tapi dalam arah 3 tolak 4. So kita buat 3 tolak 4. 3 ke kanan, 4 ke bawah. So macam ni lah. Okey, ni vektor 3 tolak 4. Okay. Ada vektor A. So vektor A ni vektor A. Okay, vektor A ni magnitude dia adalah 10. Okay, so kalau dia kata dalam arah, maksudnya dia parallel. Okay, katakan ini kita namakan sebagai vektor B lah katakan. Okay, katakan itu vektor B. So, kalau kita kata parallel, dia boleh tulis dalam bentuk ratio. Ataupun B, vektor B sama dengan berapa kali vektor A. Okay, so maksudnya kat sini, ataupun vektor A sama dengan berapa kali vektor B. Dua-dua tu betul. Okay, so kalaulah kata vektor B kita tadi, kita dah ada 3 tolak 4. So maksudnya vektor A kamu adalah lambda kali 3 tolak 4. So kita akan ada 3 lambda dengan tolak 4 lambda. Okay. Kalau dia kata relatekan pula dengan magnitude. So dia kata magnitude dia 10. So kalau magnitude 10, anak-anak ingat. Vektor ni dia ni resultant vektor. Ini adalah resultant vektor. Dia bergerak adalah dia gerak paksi X dulu, lepas tu paksi Y. Ke atas ke kiri kanan. Tak apalah. Tapi kalau dia gerak paksi X, so kita dapat, hasil pergerakan dia tu kita dapat dalam bentuk right angle triangle. So ini resultant dia. Ini resultant dia kan. So ni I dengan J tu kita dapat macam dalam bentuk right angle triangle. So bila right angle triangle, ini pergerakan pada X, ini pergerakan pada Y. Ini I, ini J. So kita boleh guna teorem Pythagoras. Jadi anak-anak boleh ambil 3 lambda kuasa 2 campur dengan tolak 4 lambda kuasa 2 guna teorem Pythagoras sama dengan magnitude dia 10 kuasa 2. Nanti anak-anak selesaikan. So jangan takut bila soalan dalam periksa dia nampak macam susah. Tapi dia sebenarnya tak susah. So cikgu kata, cikgu susah lah pesan dekat anak-anak murid cikgu. So cikgu kata, at maths tak susah. Tapi cara dia orang yang menyusahkan. So jadilah nampak at maths tu susah. So kalau ada apa-apa, kalau soalan susah, anak-anak visualkan. Okay, so kalau dalam bentuk ni, kalau kata macam ni kan, kalau dia kata dalam arah, maksudnya dia parallel. So kalau parallel, kita boleh tulis dalam bentuk ratio, dalam bentuk macam ni, A sama dengan lambda B ataupun B sama dengan lambda A. Okay, kalau dalam vektor yang biasa, kalau dia satu lagi dia kata collinear segaris. Kalau segaris, dia mesti ada common point, titik sepunya. Macam ni, kalau dia kata P, lepas tu Q, lepas tu R. So dia mesti, kalau kita nak buat, kita mesti ada PQ sama dengan lambda QR. So dia ada sepunya dia. Ataupun PR sama dengan lambda PQ. So sepunya je adalah Q. So dapatkan lambda tu. Lambda kena cari 2 lah. Okay, lambda 1 ataupun lambda 2. Alright, cikgu nak teruskan. Cikgu Hadi, kita boleh teruskan ke? Boleh, no problem. Okay, boleh ya. So ini soalan last lah. 952 kan?
Okay, ni soalan lah. Soalan ni anak-anak sebenarnya hari tu ada orang bertanya. Katanya, cikgu, soalan bearing boleh tak ditanya? Rupa-rupanya anak-anak masa COVID tahun 2021 ada anak murid Cikgu Su yang ambil dia kena COVID, so dia ambil second exam, second time punya exam. Soalan SOT kalau cikgu tu tak silap kah, soalan dia ada bearing. So kalau siapa-siapa tanya soalan bearing masuk ke tak, soalan bearing boleh masuk sebab bearing tak belajar dalam maths, tetapi bearing belajar dalam geo. Geo, bila kamu belajar geo? Kamu belajar geo masa form 1. So bearing boleh masuk dalam exam ya, nak ya. So kalau untuk soalan ni, ini tricky sikit lah. So anak-anak tolong fokus Okay, kalau lah dia kata cikgu Su ringkaskan soalan. Okay, dia kata Hamid ni dia nak seberang sungai. Okay, seberang sungai tu ni sungai. Ni sungai. Jadi dia Hamid tu ada dekat P. Dia sepatutnya pergi dekat R. Tapi bila ada arus datang, dia dengan laju dia tu dia gerak straight je. Dia gerak daripada P, dia gerak straight je. Bila ada arus datang, arus tu akan tolak ke sini. Jadi dia tak akan sampai ke R, dia akan sampai ke Q. So bila apa maklumat dia yang ada? Dia kata jarak sungai tu adalah 40. Lepas tu yang dia terdivert tu, dia kata kat sini ni yang dia terdivert tu adalah 70. Dia dah bagi dalam soalan 70. So maksudnya daripada R ke Q tu 70. Jadi so dia tanya, soalan dia kata dia nak calculate the speed. So anak-anak dah tahu kalau formula speed adalah distance over time. Betul ke anak-anak? Distance over time. Sekarang kita nak cari distance. So kalau nak cari distance, kena guna gambar rajah distance. So gambar rajah yang cikgu Su tulis ni adalah gambar rajah distance. So yang ni sebab dia kata dia tegak ke sana, jadi kita boleh guna teorem Pythagoras kat sini. So kita boleh buat 40 kuasa 2 campur dengan 70 kuasa 2. So anak-anak akan dapat 80.6226. Lepas tu dia nak, dia kata time dia sampai dekat Q tu dalam 12 second. Jadi so kita mau buat 80.6226 per dengan 12. So anak-anak akan dapatlah speed dia 6.7185. Dapat speed. Katakan soalan ni cikgu Su up sikit. Dia Hamid ni dia nak dari P nak pergi ke R tau. Tujuan dia memang dia nak pergi ke R. So macam mana cikgu Su nak cari macam mana dia nak bawa dia bawa apa ni? Dia berenang ke? Dia bawa apa ni? Baca soalan. Dia bawa apa? Dia bawa boat. Macam mana dia nak bawa boat tu supaya dia sampai ke R? Dari P, dia nak pergi sampai ke R. Arus datang daripada sini. So anak-anak boleh imagine kalau kata kita gerak straight, arus datang bawah, arus akan tertolak ke sana. So kita takkan sampai. Jadi yang ni kita kena tolak pergi sana. So maksudnya kat sini, kita nak sekarang ni kita nak supaya dia sampai ke R. So berapa bearing, berapa arah boat yang dia kena maneuver, yang dia kena pandu supaya dia sampai ke R. Ini soalan katakan. So kita pakai, katakan tadi dia ada cikgu Su gambar rajah baru. Sebab gambar rajah yang ni cerita pasal distance. Kalau nak cerita pasal
velocity ke kita lukis gambar rajah baru. Okey. Katakan sini ada R. Okey, dia ada dekat sini, dia ada dekat P ni. Okey, P nak pergi ke R, jadi arus datang sebelah sini. So arus datang sebelah sini kan anak? Boleh imagine arus datang sebelah sini. Jadi kalau arus datang ke sebelah situ, dia mesti manuver ke sana. Baru every minute, every second arus akan tolak. So dia akan terjadi straight macam itulah. Baru dia akan sampai ke R. Jadi, so kalau nak pandu boat, dia tak boleh pandu straight. Sebab kalau dia pandu straight, so kalau dia pandu straight macam ni, dia pandu straight, arus tolak dia akan sampai ke Q tu. Okay, kita tak nak sampai ke Q, kita nak sampai ke R. Jadi dia kena sengitkan boat tu. So dia kena sengitkan ke sana. So kita nak cari arah boat yang dia pandu tu, bearing pergerakan boat tu. So kalau kat sini contohnya kalau kata Cikgu Su bagi, kalau kata arus dia adalah 1.8 macam tadi. Arus dia sama. Okay, 1.8 juga. Okay, kat sini 1.8. Katakan dia bawa bot dengan kelajuan 4.5. Okay, dia bawa bot sama. Kalau kata tadi, kalau kata tadi sini pun bawa 4.5 juga tapi gerak straight. So ini tadi kalau bawa sini 4.5 juga tapi gerak straight memang tak akan sampai. So sebab tu dia kena sengitkan bot dia sikit, dia gerak straight sini, sengitkan sikit, bawa 4.5 juga, lepas tu baru dia arus akan tolak dia, baru dia akan sampai ke sini. So kita nak cari berapa arah pergerakan bot tu. So kalau arah pergerakan bot, kalau kata ni velocity bot, ini pun velocity arus. So velocity guna gambar rajah yang sama. Kalau distance gambar rajah yang sama ya. So kalau kat sini, jadi anak-anak boleh cari sudut ni lah. Cari sudut ni dulu. So kalau cari sudut ni, anak-anak akan pakai formula sin kan. So sin theta sama dengan opposite 1.8 per dengan 4.5. So tekan shift sin dapat shift sin 1.8 per 4.5 anak akan dapat 23.58 darjah. Tapi bearing dia mesti baca daripada north. So ni north kita, dia mesti mula daripada ni baca sampai sini. So jadi kalau kita nak tengok arah pergerakan bot tu adalah 360, semua tolak dengan 23.58. So kita akan dapat 336.42 darjah. So bearing mesti dalam sudut dia ada 3 digit. Kalau ada perpuluhan, perpuluhan. Dia tak boleh. Let's say kalau kata arah tu, arah tu macam ni. So kalau dapat 20 darjah, kamu tak boleh buat 23.58. Tak boleh. Mesti ada kosong kat depan. Itu bearing ya anak-anak. So dengan itulah masa kita sangat terhad. Tapi Cikgu Su ada bagi banyak soalan. Anak-anak boleh cuba ya. Kenapa tolak 360? Sebab bearing kan kita baca daripada north. Okey, Cikgu ulang sekali lagi. Bearing kita baca daripada north. North sini. So kalau ini pergerakan kita mesti mula daripada north, pusing ikut jam sampai tempat pergerakan kita tadi. So kat situ. Sebab itulah 360 tolak dengan benda tu. Okey, boleh ya 45 pun contoh je. Okey. So Cikgu rasa banyak sebenarnya yang Cikgu nak bagi, tapi since masa limited, so Cikgu Khadi kita buka kepada ini soalan lah kot ke macam mana? Okey, boleh. Kejap saya stop sharing. Okey, ada juga soalan-soalan yang soalan-soalan dekat dekat ruangan chat. Cuma mungkin saya boleh benarkan mungkin satu ataupun dua soalan nak tanya. Mungkin kalau masih tak ada soalan, mungkin Cikgu Su boleh beritahu kepada pelajar apa yang perkongsian yang boleh dilakukan dalam tempoh sebulan ni, okey, untuk menghadapi SPM bagi pelajar yang daripada markah sekian-sekian untuk naikkan kepada markah sekian-sekian. Okay, okey. Tadi dah share tapi ulang sekali lagi. Okey, bagus. Ni Cikgu Su kata tadi topik yang kena fokus. Yang ni lah. Okey, yang dapat markah belas-belas, Cikgu Su nasihatkan buat 6 topik ni.
6 topik ni dulu Cari soalan yang topik-topik ni. So jangan skip yang ni, jangan pergi yang lain dulu tau. Ambil 6 topik ni dulu. Lepas tu ni untuk yang dapat belas-belas Yang dapat belas-belas. Yang dapat 20 lebih pun boleh buat ni. Settle ke yang ni dulu. Lepas tu seeloknya bila kamu buat latihan ni, dia kena ada test tau. Dia kena bila buat latihan, buat test. Buat latihan, buat test. So lepas tu baru boleh pergi fokus ke yang lain. Lepas 6 topik ni, cikgu nasihatkan kamu pergi trigo. Okay. Lepas tu pergi probability distribution. Sebenarnya malam ni kalau cukup masa, cikgu nak pergi probability distribution sebab probability distribution sangat senang dah dapat markah. Dalam probability distribution kan ada normal dengan binomial kan. Yang tu senang dapat markah. Trigo pun senang dapat markah. Jangan pergi fokus kepada permutation combination sebab permutation combination markah dia sikit, rugi. So pergi fokus pada trigo. Trigo ni kalau sketch graph dah dapat berapa markah? At least dapat 6 kat situ. Probability distribution pun kita fokuskan dapat 10. So kalau index number ni anak-anak kena tengok pelbagai soalan. Itulah lepas pada lepas pada 6 pergi kepada 2. Lepas tu tambah lagi. Kalau boleh inilah yang cikgu suruh share malam ni lah. So fokus sikit-sikit sebab tu cikgu kata dalam masa yang terhad ni anak-anak tak boleh kalut. Anak-anak kena susun jadual elok-elok. Okey, buat satu-satu. Jangan compare anak-anak dengan kawan-kawan yang lain sebab bila compare kita akan gelabah tau. Sebab bila kita compare kita akan rasa oh yang ni kita tak tahu, kawan-kawan kita tahu, yang ni kita tak tahu. Tak, anak-anak kena tengok diri sendiri macam mana. So fokus pada diri sendiri. Jangan compare dengan others. Kalau compare dengan others kita akan rasa kelang kabut, kita tak fokus, kita akan rasa tension. So apa pun kita tak akan dapat So fokus pada 6 tajuk ni saja dulu, lepas tu baru tambah sikit. Okay? Boleh Cikgu Khairi? Boleh. Okey, terima kasih. Itu perkongsian untuk pelajar-pelajar yang nak tingkatkan markah mungkin daripada yang markah rendah kepada markah lulus yang lebih baik lah Jadi mungkin yang pelajar-pelajar yang dah markah memang daripada B tu memang mereka mungkin dalam right track lah untuk mendapat betul. markah A. Betul. Ni cikgu nak share sekali lagi C boleh dapat A+. B lagilah boleh dapat A+. So anak-anak insyaAllah kalau B tu maksudnya insyaAllah lah boleh dapat A+ lah tu. Menyampuk, minta maaf. Boleh tanya lagi soalan tak? Boleh tanya soalan lagi tak? Okey, saya bagi satu lagi soalan lepas tu kita akan tutup majlis kita. Okey, dipersilakan. Okey, satu soalan saja Okay, macam ni cikgu. Untuk masa yang terhad ni, berapa bulan lagi nak SPM ni, ada tak tips yang cikgu boleh bagi untuk kita orang study untuk last minute ni? Macam mana nak buat? Okey. Mula anak-anak kena mula dengan soalan-soalan yang senang dulu tau. Kalau anak-anak tengok soalan PAS year 2005 sampai ke 2013. Dia sebab format exam dia berbeza. So soalan paper 1 dia sangat mudah. So kalau boleh anak-anak tengok soalan tajuk-tajuk berkenaan ini untuk kita dapat konsep. Okay. Kalau kita tengok buku rujukan dia banyak sangat. So anak-anak boleh fokus pada soalan-soalan PAS year yang 2000 bawah pada 2013. Okay. 2013 dan ke bawah. So anak-anak fokus pada topik-topik yang cikgu suka kata tadi dah. Sebab soalan dia adalah soalan pendek. So dalam masa yang terdekat ni, selain daripada buat 6 tajuk yang cikgu suka kata ni, tajuk ni jangan kata paper 1, paper 2 tau. Apa-apa kemahiran yang ada 6 tajuk ni buat. So ni kalau yang sekarang kita kata soalan dia pendek tapi soalan tahun 2013 dia lagi pendek. So anak-anak boleh cuba. Cikgu Su tadi kalau anak-anak dekat Intergom yang mana yang tak boleh kuasai tajuk-tajuk tertentu, Cikgu Su akan bagi homework ekstra tajuk berkenaan tapi Cikgu Su akan ambil soalan PAS year sebelum 2013. So anak-anak boleh tengok tau banyak buku-buku rujukan yang tu. So dan Cikgu Su akan bagi topikal. Tapi
based on kepada 6 topik ni je lah. System of equation tu tak ada lah. SOT index number, paper 2 saja. SOT index number, anak-anak kumpulkan soalan, buat kemahiran yang sama. Tapi linear law, koordinat geo, vektor ada. System of equation dulu dia panggil dia bukan 3 unknown, tapi yang 2 unknown anak-anak boleh jawab. So itu je lah tips Cikgu Suran. Di samping fizikal kena kuat, mental kena kuat. Tu persediaan tu kena ada lah. Boleh ke macam tu? Boleh cikgu. Okey, terima kasih Imran Amir. Sebenarnya dengar kata-kata daripada guru yang mengajar MAT pun sebenarnya itu pun dah cukup okey untuk menjadi satu peniup semangat untuk kamu bersedia okey untuk menghadapi apa-apa subjek yang ada lah. Okey. Jadi memang daripada perkongsian daripada Cikgu Suryani, bagi pelajar-pelajar yang majoritinya mungkin menghadapi masalah dalam matematik tambahan, so kita nak hadapi peperiksaan SPM tu dengan strategi lah. Dengan masa yang ada, masa yang ada ni jangan kata tak ada masa, tetapi masa yang ada tu kena kamu gunakan dengan sebaik mungkin. Tetapi bila nak gunakan sebaik mungkin tu maksudnya kamu kena fikir semua sekali lah. Pasal jadual, pasal bila nak study apa. Okey, jangan hanya go with the flow. Rasa ngantuk layan je tidur. Okey, rasa malas layan je malas. Tetapi sekarang ni kamu nak berjuang okey untuk SPM. Jadi kita ucapkan berbanyak jutaan terima kasih okey kepada Cikgu Suryani Hanafi daripada SPPI Gombak di atas perkongsian pada malam ini. Sudah pasti bukannya harap sudah pasti ianya memberikan banyak manfaat, terutamanya pengembangan strategi yang pelajar-pelajar akan buat okey selepas study pada malam ini. Saya harap pada malam ini akan dapat menimbulkan kamu rasa percaya okey untuk kejayaan okey yang lebih lanjut. Okey. Jadi saya mohon untuk isi Google Form. Okay, Google Form ini juga ada dekat dekat Awan Ilmu. Okey. Kami tim MDCK Kelantan dan seluruh okey guru-guru SPM dan mewakili juga sekolah-sekolah kamu, mewakili juga guru-guru kamu mendoakan kejayaan kamu supaya kamu dapat mengharungi okey peperiksaan walaupun subjek yang pelbagai okey dengan berjaya. Okey. Tak boleh masuk Google Form. Oh okey, tak ada masalah. Nanti tengok dekat Awan Ilmu untuk subjek-subjek yang lain dalam bulan ni memang ada banyak subjek-subjek lain dan kita akan cuba pelbagai untuk meraihkan kepelbagaian apa tuan kata kepelbagaian bahagian set kertas peperiksaan yang pelajar-pelajar ambil. Okey, ada yang STEM, ada yang kategori A, ada kategori B, kategori C dan juga sebagainya. Okey, alright. Okey, so terima kasih banyak kepada Cikgu Suryani. Jadi kita akhiri majlis kita pada malam ini okey dengan sama-sama berdoa okey supaya kita akan dapat mengharungi contohnya kehidupan guru untuk mengajar, kehidupan murid-murid okey untuk belajar menghadapi SPM dengan baik. Okey, didoakan semua baik-baik saja. Okey. Macam dekat Kelantan ni sekarang ni musim hujan, doakan kami juga di sini. Okey, dekat pelajar-pelajar lain juga. Okey, cikgu dekat sini nak bagi pesanan lah. Alright, jaga makan, jaga kesihatan dan jaga diri. Okey, itu saja. Pelajar-pelajar, saya ucapkan tahniah dan berbanyak terima kasih. Kehadiran kita yang paling maksimal tadi menghampiri kepada 500 okey untuk subjek matematik tambahan. Jadi ini sangat mengagumkan. Okey, terima kasih atas sokongan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam. Okey, saya nak ambil gambar sikit masih lagi ada berbaki pelajar ni. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, sama.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih kepada sila ucapkan terima kasih kepada kita punya penceramah kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Su. Terima kasih Cikgu Su. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Khairi TV, Cikgu Serani, Cikgu Aisyah dari Penang. Okey, terima kasih cikgu. Jauh Cikgu map lah ni. Ada daripada Sabah Sarawak ke? Kalau ada Sabah Sarawak, okay, boleh raise up your hand. Ada. Sudah pasti ada. Dah boleh keluar? Boleh cikgu Su. Banyak-banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Cikgu Khairi. Terima kasih banyak Zah. Siapa tadi? Saya Zanik. Cikgu Nik. Terima kasih banyak tau. Sama. Minta maaf. Boleh dah stop